Tuan yang dipertua, saya melihat isu Nick Allen sekiranya tidak ada tindakan segera dan pantas serta berkesan untuk mempertahankan enactment syariah di negeri-negeri dari terus dicabar, ia akan memberi kesan yang sangat membahayakan negara. Tindakan tegas kerajaan pada masa lalu dalam menyekat fahaman anti hadis dan mengharamkan penyebaran buku Kasim Ahmad sehingga fahaman tersebut dapat dibendung. Pada masa ini, ketegasan yang sama adalah sangat dituntut bagi membendung gelombang mencabar syariat Islam yang merosakkan akidah. Ia boleh membuka ruang kepada kemunculan berterusan golongan pelampau sekular yang radikal dan ekstrim. Kebimbangan kita tentang golongan pelampau sekular ini bukanlah tidak berasas, kerana ancaman golongan ini telah pun diperingatkan oleh Karen Leong di dalam artikelnya bertajuk Violent and the Intolerant Secularists yang diterbitkan pada tahun 2001. Beliau menegaskan bahawa intolerance, violence and extremism are not exclusive to people of faith, because there have always been secularists who are more violent, intolerant and extreme than the adherents of religions. Karen Leong membawa contoh Khmer Rouge yang berfahaman etis dan seorang ekstrim sekularis telah membunuh tidak kurang dari 2 juta orang rakyatnya dari tahun 1975 sehingga tahun 1979 dalam usaha untuk merealisasikan cita-cita sekular beliau. Begitu juga dengan Joseph Stalin dan juga Mao Zedong, dan begitu juga Adolf Hitler, dan begitu juga dengan Maximilian Robespierre. Justru itu, fellow kanan IKIM memetik kajian Karen Leong menyatakan secularism has indeed become a new religion, because like the old religion, it seeks to eradicate. Some of its followers also think that its belief system is universal and immutable. Di Perancis, golongan radikalis sekular ini telah mempergunakan pelbagai pendekatan bertujuan menghina Islam dan umat Islam. Seperti yang disimpulkan dalam artikel tersebut, kita tidak ingin dan tidak akan membenarkan keadaan ini berlaku di Malaysia. The secularists must be reminded that just as religious extremism is unacceptable, so is secular extremism and the condescending behavior of the secular extremists. Sekularisme bukanlah tongkat ajaib yang menjanjikan kebahagiaan dan kemakmuran negara, manakala pelampau-pelampau sekular ini bukanlah penyelamat yang dinanti-nantikan. Bahkan sebaliknya, kesemua itu adalah malapetaka bagi negara ini yang wajib dihalang, sebagaimana ia telah menjadi malapetaka dan bencana kepada Barat sehingga hari ini. Justru itu, sebagai ahli parlimen beragama Islam yang mewakili rakyat di Parlimen Jasin, saya menggesa kerajaan agar mengambil langkah segera dan bermakna untuk melindungi kehormatan Islam, hukum-hukum syarak dan keluhuran akidah Islam dalam negara tercinta ini. Kita berada pada penghujung umur dunia yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai zaman Islam dicabar dan ditolak. Adalah menjadi tanggungjawab kerajaan dalam negara yang perlembagaannya meletakkan Islam sebagai agama persekutuan agar bertegas menolak usaha-usaha golongan pelampau sekular untuk menghapuskan kekebalan Islam di dalam perlembagaan negara sebagai agama persekutuan. Hukum jenayah berasaskan syariat Islam dan seterusnya menundukkan Islam sepenuhnya kepada ideologi dan undang-undang ciptaan manusia seperti yang berlaku kepada kedudukan agama di Barat. Dalam rangka melindungi kekebalan Islam itu, para pengamal undang-undang beragama Islam wajiblah mendahulukan Islam atas yang lain daripadanya.